Wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Yang dihormati barisan muslimat, kepimpinan muslimat dan juga seluruh umat Islam, sama ada yang di hadapan saya ataupun yang menonton di alam maya, ahlan wa sahlan ke majlis ilmu. Saya ingat ini kali pertama saya datang ke Masjid An-Nur BSJ 4 setelah PKP kan. Saya nampak ramai dah berumur, nampak muka dah berumur dah dah 5-6 bulan dah tinggal, dia nampak ketara sangat lah. Yang nampak muda saya seorang lah Alhamdulillah. Kak Wan sihat lah? Alhamdulillah. Anak-anak semua sihat? Alhamdulillah, syukur ya Allah. Okey, disebabkan ada permintaan supaya kita bedah buku namanya. Bedah buku kan? Pernah dengar bedah buku? Bukan bedah dada, keluarkan jantung, ni bedah buku. Bila bedah buku artinya kita nak lihat apakah yang boleh kita ambil iktibar, pengajaran dan pengajian daripada buku yang kita akan bedah. Jadi dia minta supaya kita bedah buku yang dikarang, yang dah disusun atur oleh yang bahagia Tuan Guru almarhum Datuk Dr. Harun Din. Kita bedah buku jadi ini satu trend baru zaman sekarang. Saya ingat lama dah buat, cuma jarang-jarang orang sebut bedah buku. Masa saya belajar di Mesir, tahun akhir 80-an dulu, di Mesir kita pun dah buat bedah buku. Cari buku-buku kecil-kecil je. Kalau buku kecil tu dia nipis, dalam masa setengah hari siap bedah buku. Contohnya kita pernah buat bedah buku, tajuknya Imam Mahdi. Dia tak pergi jauh, Imam Mahdi je. Semua hadis Nabi, Al-Quran kalau ada, pandangan ulama tentang Imam Mahdi dibukukan, kemudian kita pun bedah buku kita nak ambil apa benda yang boleh kita ambil ilmu daripada buku tersebut. Jadi pada pagi ni kita bedah buku ni jilid yang pertama. Jadi kalau puan-puan bawa boleh, kalau tak bawa tuan-tuan cantik lah Jadi yang belum ada sila bagi nama untuk kita dapatkan buku lagi bagus. Kena ada buku ni kat rumah kita, senang. Jadi kalau ada sakit-sakit tertentu, puan-puan boleh cek, dia punya ikut indeks dia. Kalau A, B, B, C, katalah penyakit buasir, cari kat B. B, buasir ada. So apa benda dia nak? Dia nak okey, dia nak apa ni, buah cemperai, lumatkan jadi makjun apa semua, contoh lepas tu telan makan, ada doa dia pula. Okey, senang, settle masalah. Boleh faham ke tak faham ni? Saya cakap bahasa Inggeris ke apa ni? Bahasa Melayu kan? Okey. Ilmu perubatan Islam. Saya masuk dulu bab yang pertama. Dia adalah ikhtiar dan usaha. Ini ikhtiar dan usaha kita. Kita kena berikhtiar. Hidup ni kena berusaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak dapat melainkan apa yang diusahakan sahaja. Berarti manusia kena usaha. Dia usaha sungguh-sungguh, dia dapatlah apa yang dia sungguhkan. Kalau dia usaha sungguh-sungguh cari rezeki, kayalah dia. Kalau dia usaha pun main-main, tahap tu lah dia tak ke mana. Kalau dia usaha sungguh-sungguh dia nak ibadat, pahalanya banyak. Kalau dia usaha main-main dia nak ibadat sambil lewa, tahap tu ialah dia tak berubah sampai bila-bila. Siapa ni, Kak Jun ke? Kak Jun kan? Pakai macam pakai purdah kan. Saya ingat bila Kak Jun berubah ni tak apalah, sebab saya kata makin tua kan. Jadi tak pun nak cam. Tapi saya sebut sekali lagi bahawa ulang balik, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kita tak dapat melainkan apa yang kita usahakan saja. Dan orang lain punya dosa kita tak tanggung. Kita punya pahala kita bawa, dosa kita tanggung. Jadi sebab itu dalam bab perubatan Islam, ia adalah salah satu ikhtiar, usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan dalam bab penyakit. Tapi biarlah menggunakan cara yang ikut Quran dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta salafus soleh.
yang terdahulu. Usaha pun kena ikut hukum. Jangan usaha main pergi jumpa tangkal, pakai tangkal, jumpa bomoh main ikut dan je, jampi mentera pun kita tak faham dia seru apa, kita pun tak tahu. Sebab itu saya kata ada buku ni senang tengok apa sumber hadisnya, apa sumber Qurannya, berapa ayatnya, apa surahnya, siapa ulama yang baca doa ni, senang. Jadi kalau orang tanya kita pun kita boleh jawab sebab kita ada rujukan. Sebab itu usaha nak menyembuh pun mesti ikut hukum syarak. Jadi puan-puan dan tuan-tuan kena tengoklah siapa yang merawat kita, siapa yang usahakan kesembuhan tadi. Orangnya tak sembahyang, orang yang tak baca Quran, baca Quran pun salah. Mana stop lah. Makna baca Quran pun salah, memang ada hubungan dengan kita bimbang takut-takut, maka yang datang ialah syaitan yang bantu dia sebab baca Quran salah. Maksud ikhtiar ialah usaha untuk mencari dan membantu merawat penyakit. Bantu rawat penyakit. Yang merawat penyakit, menyembuhkan penyakit ialah Allah. Kita cuma usaha diri kita bantu macam mana nak rawat penyakit. Allah Ta'ala akan tengok usaha kita. Kalau sungguh-sungguh, dia bagi kesembuhan. Kalau main semelewa tak sungguh-sungguh, Allah pun tengok kamu tak sungguh-sungguh nak merawat penyakit, tak apalah, biar kat situlah penyakit dia. Tapi kita sungguh-sungguh hari-hari doa, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, ya Allah angkatkanlah musibah ini, ya Allah ya Tuhanku. Allah Ta'ala tengok sungguh-sungguh. Tiap-tiap malam tahajud doa ni bersambung-sambung, berantai-rantai, sampailah akhirnya Allah Ta'ala kata kat malaikat, wahai malaikat, berilah kesembuhan kepadanya. Sama ada penyakit berbentuk jasmani ataupun rohani. Jasmani itu fizikal lah, penyakit kulit ke, penyakit buasir ke, penyakit asma ke, penyakit jantung ke, penyakit mata ke, apa lagi? Ataupun rohani. Rohani ni banyak, rohani ni penyakit syirik rohani, kufur penyakit rohani, penyakit apa lagi? Penyakit dengki rohani, penyakit was-was rohani, penyakit riak rohani, penyakit bakhil rohani, ataupun penyakit rohani yang memang tuan-tuan sedia maklum, itu kerasukan syaitan. Kena bisikan syaitan, kena sampuk oleh syaitan. Jadi ini juga penyakit-penyakit rohani yang kita tak nampak. Rohani itu apa? Benda kita tak nampak tapi kita boleh rasa. Tak nampak tapi boleh rasa. Sama ada yang rasa tu ialah orang lain rasa ataupun kita sendiri rasa. Orang tengok engkau ni kenapa? Ambil sembahyang pun berjam-jam lamanya, orang nampak rupanya was-was rupa kawan tu. Itu penyakit rohani, nampak. Kita tak sedar kita was-was. Sampai basah kuyuk lah baju, lencur lah jubah. Ambil wuduk je. Kenapa? Was-was. Was-was dari mana? Daripada syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia menimbulkan was-was dalam dada manusia. Okey. Sebenarnya ikhtiar ni bersifat luas, bukan semata-mata ditujukan merawat manusia saja. Malah turut merawat haiwan. Kita merawat binatang, sama ada doktor veterina ke, dia merawat binatang, ataupun ustaz-ustaz dia merawat binatang. Binatang pun kena sampuk juga. Siapa nak tengok binatang kena sampuk? Kena kasut. Ada tak? Tak kan? Jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku, ya. Kecuali kalau biasanya kena merawat binatang yang ada masalah penyakit jasmani je. Penyakit jasmani je. Kita pun ikhtiarlah usaha jumpa doktor veterina, jumpa dah. Panggil ustaz pula, ya, sebab ada banyak kerbau ni. Kita bela kerbau, ya. Kan yang terbaru viral kan 25 ekor mati kan. Contohnya kita pun bimbang juga yang baki-baki tu. Kita pun mintalah ustaz, ya ustaz tolong baca doa untuk lembu-lembu saya, kerbau saya. Mudah ustaz tolong buat air penawar sikit, kukuk ada keracunan ke apa, supaya yang belum mati ni dia punya tawarlah racun tadi. Boleh bukan tak boleh? Bagilah minum pada kerbau-kerbau tadi, insya-Allah, ya. Kemudian bangunan pun kita rawat. Bangunan macam bangunan masjid ke, bangunan pejabat ke, rawat sampai bertingkat-tingkat. Rawatan dilakukan bila mana bangunan tadi biasanya bukan ada masalah fizikal, bukan bocor apa semua. Itu kena panggil plumber lah. Panggil ustaz, buat apa, buang masa, buang karen orang kata kan. Panggil ustaz, datang tengok mahir, pejabat saya datang, ya. Okey. Datang apa orang ni? Tak kisahlah ustaz apa orang, pasal tumpah pun tak apa. Ustaz pun datang. Mana masalah apa ni? Masalahnya crack ustaz rumah saya.
Ya Allah, buang karen. Jangan panggil ustaz, panggillah orang yang sesuai, tukar rumah ke, plumber ke dan sebagainya. Jadi maksud saya, bangunan yang dirawat ialah bangunan yang ada gangguan. Maknanya bangunan tersebut barangkali yang saya dapat tahu satu tempat, bangunan tu menjadi pusat tahanan pesalah-pesalah. Jadi dah lama tinggal lah, lebih 10 tahun 12 tahun ke tinggal, kemudian digunakan balik sebab sekarang ni kan penjarakan sosial, maka pesalah-pesalah tadi akan diasingkan, ya, sel-selnya biar jarak. Itu SOP dia. Maka pusat tahanan yang lama tak digunakan akan dihidupkan kembali, ya, dijadikan pusat tahanan. Dan bila ditempatkan, rupanya ada gangguan kat situ, dah lebih 10 tahun tak digunakan. Jadi guard pun cerita, kerani tea lady pun cerita ada gangguan, dia nampak kelibat tu, nampak orang melintah, nampak macam-macam muka mengerikan. Dia pun kontak saya, jauh tu tempat tapi tak apa, saya tak nak cerita kat mana. Jadi bangunan tu ada masalah. Apa dia? Gangguan sebab lama tak digunakan ataupun tak diduki. Jadi kalau rumah anda macam tu juga, kata anda beli rumah, bangunan, jabat ke kedai, lama sangat tak duduk, eloklah sebelum buat renovation apa semua, panggil ustaz dulu, ustaz untuk merawat bangunan tadi. Kalau dah ada, lagi bagus. Kalau belum ada pun bagus juga, supaya yang kat luar tu tidak masuk. Kita pernah buat rawatan pejabat, bila mana ada laporan dan aduan daripada staf, lift buka sendiri dan lift boleh bercakap. Ya, kawan tu tekan tingkat 10, dia naik sampai tingkat 7, lift tu terbuka, tak ada siapa-siapa dah, lift tu terbuka sendiri, lift tu bercakap tingkat 10. Dia pun tengok, baru 7 bukan 10. Kemudian lift tu apa? Lift cakap, minta maaf, silap, tingkat 7. Tak sempat tingkat 10, tu keluar kawan tu, takut. So pelik kan? Dia bukan lift cakap, itu benda lain bercakap. Pernah berlaku, ya, sliding door terbuka tutup, terbuka tutup, padahal tak ada orang buka, tak ada orang tutup, sendiri. Ya, printer dia print sendiri, keluar paper tu, siapa tekan tak tahu. Jadi kita rawat, alhamdulillah sudah rawat, dia berhenti, rupanya ada gangguan. Begitu juga rumah kediaman, sama juga rumah kediaman, ada bunyi guli lah, bunyi perabot dia tarik tolak lah, ya. Ataupun budak anak kita asyik renung, pandang tajam ke atas sambil menangis, itu masalah rumah tu. Ataupun rumah tu panas, bergaduh suami isteri, asyik bergaduh je, masuk rumah bergaduh bertengkar, keluar rumah WhatsApp rindu I love you. So itu tanda-tanda di rumah tu ada masalah, ada gangguan. So bila ada laporan, baru kita pergilah, kita tak offer. Tak offer tanya, Kak Jun ada masalah kau mah? Nak rawat ni. Kita tak tanya, buang kara je, ya. Kecuali Kak Jun kata, ustaz, saya ada masalah kat rumah saya. Okey, barulah kita pergi. Kita pergi, bukan kita cek satu-satu pun, tak cek. Kita hanya just zikir, doa saja, ya. Yang lebihnya Allah Ta'ala punya kerja lah. Okey. Apa lagi? Tumbuh-tumbuhan ada masalah, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan ada masalah, kita rawat juga. Sekiranya tanam tak tapi tumbuh, tanah subur, baja dah dibubur, tapi kenapa ada masalah, ya. Sekolah macam tu juga, budak-budak histeria di asrama, kita pergi buat rawatan di sekolah, buat rawatan di asrama, akhirnya hilang gangguan histeria. Saya pernah pergi sekolah tengah malam, nak tidur dah, sebab histeria tak berlaku siang hari, dia berlaku senja ataupun tengah malam. Sebab apa? Sebab bila waktu senja, dia mula aktif, syaitan-syaitan, infrared, jin, korin, iblis, dia aktif. Sebab kegelapan itu sinonim dengan ilmu hitam. Gelap, hitam, dia sinonim. Ilmu hitam dia lebih berfungsi, lebih tajam pada waktu gelap ataupun pada waktu malam. Sebab tu bila anda takut, buka lampu. Duduk seorang-seorang di rumah kan, jangan tutup lampu. Tutup lampu makin takut. So kalau kita takut, buka langsir. Kalau malam buka langsir pun tak guna kan, buka lampu je. Tidur dalam keadaan cerah itu lebih baik daripada tidur dalam keadaan gelap, sekiranya anda takut.
Sebab syaitan dia tak berani menjelma kalau kita boleh nampak dia depan kita ni. Dia menjelma dalam keadaan kita takut, okey. Dia mengejutkan kita. Tapi kalau cerah, dia menjelma pun kita tak takut sangat sebab cerah. Dan bila kita cerah ni, kita confident sikit. Nak buka silap gayung, silap pulut, ataupun nak buka langkah 1000. Kita nampak pintu kat mana kan. Kalau gelap tak nampak pintu, mana pintu? Langgar tiang, langgar dinding kan. Jadi sebenarnya bila sebut gelap, dia sinonim dengan ilmu hitam. Sebab bomo-bomo dia beroperasi waktu malam. Pagi-pagi bomo tidur. Ada yang pergi kerja sebagai petani, ada kerja sebagai nelayan, ada kerja sebagai guru ke. Tapi malam dia beroperasi sebagai bomo ataupun pawang ataupun dukun. Sebab apa? Sebab jin mereka aktif pada waktu malam. Dan sihir banyak berlaku pada waktu senja ataupun waktu malam. Kadang-kadang orang sakit, miang-miang badan, bukan pagi, bukan siang hari, bukan zuhur, tapi masuk saja dekat maghrib, dia gatal dah. Sebab apa? Sebab jin dah mula aktif mainkan peranan dia. Okey, ya, sekolah ataupun jalan raya. Ya. Jalan raya pun sama juga. Ya, jalan raya. Kadang nampak kereta Volkswagen warna kuning kan. Kat Karak Highway, tak nampak? Tak nampak? Ada dengar. Ya. Ada filem lagi kan, drama ke filem tak tahulah, saya tahu Volkswagen kuning. Jadi kalau tuan-tuan jumpa Volkswagen kuning, tuan-tuan horn lah, dia ajak dia makan, mana-mana R&R. Takut? Volkswagen kuning itu drama saja, tak ada kena-mengena pun. Jalan raya artinya barangkali tempat tu keras, banyak berlaku aksiden. Bila banyak berlaku aksiden, artinya di situ banyak korin-korin ataupun jin berkumpul. Satu aksiden, tempat tu keras lah, banyak berlaku aksiden, tempat tu keras dipanggil. Maka tempat tu kena berhati-hati. Sebab tu bila masuk kereta baca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Betul tak Jun? Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ataupun sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu bila keluar rumah, saya dah ajar doa, perempuan dah baca barangkali. Nabi ajar bila keluar je rumah, sebelum kita melangkah, baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal padamu ya Allah, tiada upaya, tiada daya melainkan dengan izin-Mu saja ya Allah. Maka kata Nabi SAW, siapa baca doa tadi, pertamanya ialah kufita. Malaikat kata kat dia, kufita, akan dicukupkan keperluanmu. Artinya hajat kita nak keluar rumah sebab apa tu akan ditunaikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, hudita, kamu akan diberi hidayah dan diberi petunjuk. Apa pun godaan, apa pun hasutan, suruh orang ambil rasuah dan sebagainya, kita akan dapat hidayah, jangan ambil. Contoh nah. Yang ketiga, wa wukita, kita akan diberi perlindungan, diberi penjagaan, perlindungan daripada musibah yang berlaku. Yang keempat ialah wa tanaha anhu syaitan, syaitan akan menjarakkan diri, menjauhkan diri daripada orang yang baca doa tadi. Senang je, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya. So jalan raya kita akan selamat. Syaitan, korin, tempat keras pun tidak akan beri kesan apa-apa sebab kita dah baca doa perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jambatan pun juga jambatan yang keras. Ya, memang jambatan keras, kalau lembut jatuh dalam sungai, ya. Dan sebagainya. Jadi puan-puan dan hadirat Allah, ini bermakna penyakit yang dihadapi oleh manusia dapat dirawat. Penyakit tu boleh dirawat sebenarnya. Jangan kata tak ada ubat penyakit ni. Hatta COVID-19 pun ada ubat, cuma belum jumpa lagi. Ayatnya lah belum. Kena cakap itu belum. Apa ni kalau tanya kita macam mana interview itu? Saya gagal Ustaz. Jangan sebut gagal, awak belum berjaya. Guna istilah belum. Belum, boleh kita ada peluang. Kalau gagal, tak ada peluang dah, gagal. So, macam mana?
saya belum berjaya Ustaz. Belum berjaya. Okey. Mana ada ruang lagi, dia nak usaha-usaha. Berapa ramai kalau kita lihat ada orang sampai berkali-kali ambil SPM. Pertama fail, dia tak kata fail, dia kata saya belum berjaya Ustaz. Belum berjaya. Ambil kali kedua, belum berjaya. Ketiga belum berjaya, sampai kelima baru berjaya. Sebab kita guna istilah belum berjaya, maka kita nampak ada ruang lagi untuk berjaya. Jadi sama juga penyakit, belum jumpa ubat lagi, jangan cepat mengalah. Ya, macam orang kena penyakit, contoh dia kata apa, penyakit bentuk jasmani seperti demam. Dalam buku ni dia tak kata makan apa nama-nama obat, tapi ada cara untuk rawat demam, mengikut cara perubatan Islam. Ada cara, dan kita dah buat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi keizinan sembuh pada saat tu juga. Anak demam pun sama juga ya, anak demam, panas lah, demam panas ni, panas, kita letak kat dahi stiker tu kan. Tak stiker dahi, senang cerita kan. Akhirnya kita percaya kat stiker tu, akhirnya kita tak cek suhu badan anak kita, akhirnya dia kena sawang tarik sebab panas melampau, badannya panas melampau, akhirnya dia akan tersentak api orak-orak dia sebab panas, macam plastik kena api. Plastik kan kita letak sebelah api, jadi macam plastik tu, dia akan berubah bentuk asal kan, bentuk asal cantik kan, dia akan jadi berubah ikut suka dia nak pergi ke mana. Dia tarik. Sebab itu demam panas ini adalah satu penyakit yang kena rawat dengan segera, sebab dia punya kesannya ialah dia kena sawang tarik, payah dah, tarik dah. Anda nak betulkan balik plastik yang dah macam tu payah. Payah nak betul dah. Jadi sebab itu kena ambil orang kata apa, kena ambil apa, tindakan segera. Okey. Sama juga macam kata barah. Sama juga. Ramai orang kata barah tak ada ubat. Ada ubat. Pertama, rawat diri sendiri dulu. Rawat diri sendiri, jangan putus asa. Rawat diri sendiri, jangan putus asa. Happy dalam hidup kita. Doktor kata ada 6 bulan. Tak apa. Itu kan kerja doktor. Doktor kata 6 bulan. Dia ikut research kajian dia. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala menentukan hidup mati kita. Dalam masa tempoh tadi, usahalah. Usaha. Dan kita Alhamdulillah lah tengok-tengok orang yang pernah kita rawat kanser. Saya ada kanser payudara tu, perempuan. Kata Ustaz, boleh tak? InsyaAllah boleh. Kita gunakan dia panggil apa? Alami punya ubat alami, tak alami, yang natural kan? Natural ke natural kan? Yang semula jadi, ambil lah. Ada orang ambil daun ya, ada orang ambil buah, ada orang dia ambil pucuk, ada orang macam-macam cara dia, ada orang dia ambil air. Dan bila kita suruh dia buat, ambil ni campur dengan doa yang kami baca, Alhamdulillah ya? Sampai sekarang lama dah, kes ni lama dah. Saya ingat lebih 5-6 tahun dah, kat 10 tahun dah. Muslimat tu masih hidup lagi sampai sekarang, Alhamdulillah ya? Sebab yang pertama, dia tak putus asa, dia ada kekuatan. Dia ada kekuatan nak hidup, nak sembuh. Yang kedua, dia yakin apa yang dia buat itu betul. Yang ketiga, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, sembuhkan. Usaha, doa, ada keyakinan pula, jadi sembuhlah dia. Dalam ni ada, don't worry, jangan tanya saya. Ubat apa Ustaz? Ubat ni. Beli dulu buku ni ya? Tak rugi pun untuk kita buku ni, bukan untuk orang lain. Ya, okey. Kencing malam pun ada rawatan dia. Jangan marah pada anak. Ada dulu orang panggil pepatung kan, gigit kat pusat dah. Berkesan tak? Berkesan? Pernah buat? Pernah buat kat cucu kat anak? Pernah buat lah? Berkesan? Jadi, tak kencing malam dah? Kencing siang je? Jadilah itu, Alhamdulillah rezeki. Kalau jadi, Alhamdulillah rezeki lah ya. Ada orang berpatung. Habis tu kalau ambil benda lain, belalang tak boleh belalang. Pepatung kan? Kenapa pepatung? Kenapa tak belalang? Ni petua. Itu petua orang lama. Ya, petua.
Kalau zaman sekarang dia ada kaedah lain, dipanggil pemuda, itu petua. Tak apa ya. Jangan pula ada kepercayaan bahawa pepatung tu memiliki superpower. Jangan pula, kalau yang tu salah. Salah jadi khurafat dan syirik. Tapi kalau usaha kita saja yang menyembuhkan ialah Allah Ta'ala, cuma kaedah tadi orang kata guna pepatung, cuba jadi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu cara dia. Banyak petua-petua orang lama dulu. Saya pernah sakit gigi, dalamnya ada cara sakit gigi ni, rawat gigi. Sebenarnya bukan gigi sakit, gusi sakit. Gigi tak sakit. Tapi dah sakit gigi. Anak saya sakit gigi tengah malam. Klinik mana buka klinik gigi? Hospital buka lah. Hospital tak ada gigi kan? Tak ada. Hospital besar tak ada gigi. Dia bagi painkiller lah kan nak ni. Macam mana nak buat Tak apalah sakit gigi ni. Buka lah buku ni. Sebab kita jarang-jarang berdepan dengan sakit gigi, sakit gusi. Ni anak sendiri kena. Jadi saya tengok petua orang lama digabungkan, tak salah ya. Petua orang lama, ambil petua dia, ambil papan, ambil paku. papan sekeping kayu, tak apa, kayu sekeping. Macam ni okey dah. Papan sekeping macam ni kan, ambil paku, buat gambar raja sikit. Mana tengok gigi anak kita, gigi mana ni? Gigi raham atas bawah. Oh, kita masuk kat lubang bawah tu. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya kait dengan Allah juga. Ya Allah, aku bukan ketuk kayu ni, tapi aku ketuk gigi yang rosak tadi, yang sakit tu, hilang kesakitannya ya Allah. Subhanallah, bila kita buat kaedah yang tuan guru ajar, subhanallah, tanya anak, macam gigi? Tak sakit dah, hilang sakit. Malam tu juga kita dah cemah dah, mana buka klinik, pagi besok siang dia pula kan, sebab dia kena menahan sakit sampai pagi. Tapi yang penting lah Allah SWT. Itu kita punya harapan kat dia. Yang ni kaedah saja. Salah ke? Tak salah. Kita tak guna jin, kita tak guna mentera, kita tak guna jampi yang pelik-pelik. Kita tak guna darah-darah kambing nak semah kat mana-mana. Kita tak guna ancak nak jamu setan, nak jamu penunggu. Hanya tadilah lukis gambar raja, paku itu. Kata tuan guru, jangan cabut paku tu. Maknanya kena paku rapat-rapat lah. Orang tak cabut, ya, bila cabut sakit balik. Tapi petua lama tu, alhamdulillah lah, petua lama tu nampak ada kata positif. Ya, setelah pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu juga penyakit lumpuh, stroke kan, angin ahmar. Stroke orang putih kan, lumpuh Melayu kan, angin ahmar. Rihul ahmar sebenarnya bahasa Arab, rih tu angin, rihul ahmar angin merah, dahsyat angin merah tu ya. Maka itu pun insya-Allah boleh sembuh. Ada kaedah dia, menggunakan daging arnab tu semua kan, makan pun semua, lagi anak minyaknya, sapu. Jadi alhamdulillah lah ada perkembangan positif. Sebab kita yakin semua kepada Allah Ta'ala, dan kita menggunakan apa yang Allah Ta'ala telah sediakan, sama ada herba ke, ada pada binatang ke, ya, ada pada pokok ke, apa lagi yang ada pada alam ini kita gunakan. Sebab Tuhan jadikan alam ini untuk manusia, sama ada untuk buat kenderaan ke, seperti kuda. Tuhan ciptakan kuda dari kita untuk kita tunggang, unta untuk kita tunggang, keldai untuk kita tunggang. Tuhan jadikan pokok untuk kita juga, untuk kita ambil buah dia, ambil daun dia, ambil batang dia buat rumah. Apa lagi Tuhan jadikan apa? Batu-batu untuk kita buat apa lagi? Buat bangunan batu macam ni, ya, buat jalan raya. Pandai-pandailah buat, termasuklah untuk rawatan. Jadi dijadikan untuk kita. Okey. Begitu juga penyakit rohani boleh rawat. Gangguan makhluk halus, setan, lagi senang. Betul ulama kata, aku tidak risau sangat setan kalangan jin, sebab bila aku baca kursi, jin tu lagi. Ya, aku bimbang setan kalangan manusia, baca sebiji Quran pun tak lagi. Ya, setan ada dua, setan jin dan setan manusia.
Yang kita bincang ni syaitan jin. Makhluk halus tu syaitan jin, makhluk halus. Tapi sekarang ni makhluk halus pun hendaklah di-definekan betul-betul. Sebab ada makhluk halus, ya, seorang tu dia mengadu sakit telinga dia. Jadi ustaz tadi pun cek, oh dia kata ada makhluk halus kat telinga. Patut ustaz, saya sakit macam ada benda merayap ni. Ya. Ustaz pun keluarkan semut. Makhluk halus lah. Ada cara dia kan. Jadi makhluk tu kita definekan sebagai syaitan ataupun jin ataupun ifrit, iaitu makhluk yang tidak nampak dengan mata kasar. Termasuk gangguan rohani itu hasad dengki, panas baran, marah, terlampau-lampau sangat. Itu juga ialah penyakit rohani. Sebahagian penyakit jasmani boleh dirujuk ke hospital untuk rawatan, sebahagian tuan guru kata. Tapi bagi penyakit rohani biasanya tiada rawatan disediakan di hospital, penyakit rohani. Dan kalau doktor tu dia belajar juga buku ni, sebab ada doktor belajar juga ilmu tentang perubatan Islam. Ada ramai doktor belajar, termasuk pegawai di Kementerian Kesihatan Malaysia pun belajar. Sebab mereka nak meneroka ilmu baru, bagi mereka ilmu ni luar biasa. Kita dah belajar dengan makmah, belajar macam-macam. Kita belajar ilmu perubatan Islam pula. Alhamdulillah. Doktor tadi bila dia cek, ni doktor yang belajar ni, kawan saya juga, namanya Dr. Omar Jantan. Pernah kenal tak? Ni betul-betul jantan ni, betul-betul jantan. Dr. Omar Jantan nama dia. Dia buka klinik klinik apa namanya, yang Dr. Omar Jantan, lupa dah klinik dia. Dia belajar ilmu juga, dia berguru dengan tuan guru juga. Dia kata, ustaz, bila saya cek pesakit saya kat klinik, pesakit tu datang, dia doktor medicine, doktor medik. Bila pesakit datang, doktor saya berdebar-debar lah, dah ada doktor sakit kepala, doktor pun cek lah, menggunakan rawatan dia dululah. Apa-apa, stetoskop apa? Ke teleskop? Tak kat dada tu. Apa dia? Kalkulator? Stetoskop kan? Tak stetoskop, dia cek kan, normal. Cek BP, normal. Kemudian cek semua normal. Barulah dia akan guna kaedah kedua, iaitu dia baca doa. Baca doa. Sebab ada simptom gangguan syaitan berdasar kepada degupan jantung. Jantung bila dia degup laju kuat, itu salah satu simptom bahawa dia sedang diganggu oleh syaitan. Pernah tak rasa? Tiba-tiba je macam, ustaz, jantung saya laju ustaz. Okey, tak apa, kita cek dia doa. So itu dia buat. Dan bila dia cek, cara yang kedua iaitu menggunakan ruqyah ataupun doa, maka dapat tahu dah kesan ada gangguan syaitan pada badan dia. Sama ada orang tu cakap marah-marah dia, ataupun merapu, ataupun kenakan rasuk. Rupanya dia ada gangguan. Jadi senang. Sebab itu saya katakan, kalau ada doktor dia mengamalkan dua ilmu ni, dipanggil apa istilahnya, alternatif tak dah. Satu lagi tu complementary, ya. Dia complement antara dua ni, perubatan medik moden dengan perubatan Islam. Dulu panggil alternatif. Alternatif tu maksudnya apa ya? Pilihan kan? Sekarang ni kita buat dua-dua terus. Tak ada pilihan, ada dua-dua terus ke jalan. So tuan guru kata kita tukar alternatif, kita buat complementary. Betul ke ayat tu? Saya lupa dah. Tak faham. Kemudian bila kita buat dua-dua, alhamdulillah. Doktor tak cakap jangan pergi hospital. Tuan guru kata hospital pergi sini pemari, kita gabung dua-dua, boleh nama komprehensif dua-dua kan. Pergi hospital, sini pun kita doa juga, biar dua seiring sejalan. Dia akan tegur orang tu, dah pergi hospital belum pergi hospital dulu, cek dulu. Tak ada masalah jantung ke, ada masalah paru-paru ke, berair ke, ada masalah buah pinggang ke, mana tahu. Ya, bila doktor tak dapat trace, datang sini. Okay. Itu nak beritahunya bahawa ada penyakit jasmani boleh dirujuk hospital, tapi penyakit rohani tiada rawatan disediakan di hospital. Ya, kalau pergi ke psychiatrist kan, jumpa dia orang, maka
lebih dia akan rujuk dengan gangguan mental. Dia tak kata gangguan setan. Ini ada masalah mental, mental disorder, ataupun ada masalah apa lagi ya, masalah tadi lah. Kalau datang ustaz tak kata masalah mental, ini ada gangguan, gitu. Lain kan, ayatnya lain. Jadi bila sebut mental, orang kita lebih rujuk kepada istilah gila. Gila. Bila sebut gila ni, tak ada pakai ya. Ada wayar putus lah kan. Padahal dia tu ada masalah gangguan makhluk halus pada otak dia. Setan dia kacau kita, tengok dia rasa nak kacau otak, dia kacau otak kita, maka dia akan ada masalah mental. Tapi kalau kita rawat, okey. Ada orang dia punya belakangnya berat dia, rupanya setan duduk tinggi atas bahu dia, memberatkan dia. Sebab tu kita tengok nenek bayangkan bongkok-bongkok. Nenek bayangkan dia pegang tongkat entah apa-apa kan, bongkok. Dulu-dulu kan, maka istilah kita lah, ada benda menumpang dia tu. Orang tu menjadikan nenek sebagai khadam dia. Pernah pula nenek tu boleh bubak orang pula, itu khadam dia. Yang dia bisik-bisik kat dia. So dia akan lihat kat mana syaitan tu duduk kat otak, dia akan jadi masalah tadi lah, gangguan mental dia. Jadi masalah ni sebenarnya kena rujuk kepada pakar lah. Kalau gangguan makhluk halus, pergilah jumpa perawat yang mengamalkan ruqyah. Sebab tu dia kata penggunaan Al-Quran dan doa saja yang mampu menyembuhkan penyakit tersebut, itu penyakit rohani. Contoh paling senang lah, saya dah sebut banyak kali kan, pada perempuan dulu, kuliah kita bersiri dulu, tapi dulu tu pakai kitab saya sebagai mukadimah, nak tarik dulu yang kita minat. Ini kita bedah buku Tuan Guru. Kan macam mana, bagaimana Islam merawat masalah rohani Umar bin Al-Khattab. Ingat lagi tak? Umar ada penyakit apa? Berdebar? Panas baran. Orang panas baran ni hatinya keras. Dia lempang-lempang je, dia tak kira, dia tak ada rasa kesian belah dah, dia lempang-lempang. Umar kan dia lempang adik dia kan, Fatimah tu adik baca Quran, dia lempang sampai tercabut dia punya ni, dia punya apa ni, cincin, anting-anting, cincin lah. Jadi tercabut, dia lempang tu tercabut, kuat tak kuat. Dia Umar ni tuan-tuan, dia nak bunuh Nabi tu sebelum zaman jahiliah, dia tanggal siap-siap sarung dah, pedang dia. Bawa gitu pedang. Nak mana ni? Aku nak bunuh Muhammad. Keras hati dia. Jadi dia ada masalah penyakit keras hati. Bila keras hati tu panah barang, tidak ada jiwa penyayang pun semua. Maka dalam sejarah, Umar telah membaca beberapa ayat Quran. Surah apa? Toha, ayat 1 hingga 5. Dia sendiri baca. Dia sendiri baca, dan akhirnya dengan barakah 5 ayat tadi surah Toha tu, ayat pertama sampai ke 5, lembut hati dia. Dalam suasana dia dah tampar adik dia semua, dengan lemah lembut tanya, wahai adikku, di mana Muhammad bersembunyi? Adik pun cakap lah kat mana sembunyi. Dia pun jumpa Nabi, dan akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agak-agak kalau tuan-tuan pergi hospital, jumpa tak obat pelembut hati? Doktor, suami saya ni keras hati, ada obat tak? Ya, dan bagi softland lah, minum softland tu lembut ya. Mengendam lah. Ustaz, tak ada. Doktor pun gaul kepala ya. Apa dia? Sakit apa? Keras hati. Macam mana nak buat so pergi jumpa perawat, bagi doa, Allahu Akbar. Sekelip mata berubah Umar bin Al-Khattab menjadi manusia yang dulu nak bunuh Nabi, sekarang dia pula nak bunuh siapa-siapa yang menyakiti Nabi. Okey, itu penyakit rohani ya. So ayat Al-Quran dan doa saja yang mampu menyembuhkan penyakit tersebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi banyak pengubatan Islam tadi, rawatan lebih pada gangguan makhluk halus lah. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah, contohlah rasa-rasa kena gangguan makhluk halus, buat sendiri je. Saya nak ajar perempuan lepas ni, ada keyakinan diri, boleh rawat diri sendiri. Sakit pinggang contohnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Ada keyakinan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Al-Qurannya Fatihah, selawat cukup dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampailah waladdallin. Selawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pak ni. Gosok-gosok sikit. Gosok-gosok. Cengkam balik. Cengkam. Buat macam ni. Tarik. Kacau. Confident tu. Macam kita dah cabut pun tu. Kacau lah. Lipat lain lah. Tak sakit, hilang sakit. Apa tak? Allah Ta'ala nak lihat usaha kita, doa pergantungan kita kepada Dia. Sakit tu bersifat sementara saja. Macam benda lain lah. Miskin, kaya, sementara je. Ada banyak harta, sementara je. Tuan boleh tarik balik anytime harta jadi. Sama juga sakit dengan sihat, sementara je. Bersilih ganti kan. Hari ni sakit, besok sihat, lusa sakit balik, sementara. So sementara tu nak tengok macam mana kita dengan Allah ya. Wah, berdebar-debar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat nusu tenangkan dada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri, alam nasyrah laka sadrak. Cabut. Lipat lain. Tenang hati, insya-Allah. Buat sendiri. Buat sendiri. So bila kita dah ada keyakinan, confident pada diri kita, lepas ni senang. Kita pun keyakinan nak rawat anak kita pula. Tak jadi itu biasa, tak jadi. Berapa ramai tengok Ford Harrison, kan? Ford Harrison, kenal tak Ford Harrison? Siapa dia? Saudara ke? Siapa dia? Yang buat kereta Ford tu. Berapa kali dia siap kereta tu? Nak jadi kereta tu sampai sekarang jalan raya kan. Dia orang pertama buat kereta, orang pertama buat kereta Ford tu. Henry Ford, sorry. Harrison tu tuk dia. Henry Ford Harrison. Gitulah ya. Jadi dia buat kereta berapa kali nak berjaya. Apa lagi contohnya Graham Bell apa? Gigi Graham. Dia buat apa? Telefon. Alexander Graham Bell kan? Bukan sekali, banyak kali tadi, malah beratus-ratus kali percubaan dia. Dia bukan gagal, dia benar berjaya. Yang buat lampu mentor tu? Apa dia? Thomas Edison. Subhanallah. Dia buat mentor lampu menyala. Subhanallah. Berapa kali percubaan dia? Ratus-ratus kali. Biasa kalau doa kali sakit lagi dah mak. Mai sini. Mak buat lagi. Tengok pula putus asa. Tak jadilah ilmu ni. Malah buat. Buat lagi. Sampailah kita yakin tak apa. Minum air. Minum air. Ambil air sapu kat dada insya-Allah. Dah okey dah mak. Alhamdulillah kali kedua okey. Alhamdulillah lah. Begitu kalau macam tu penyakit jasmani, penyakit rohani pun sama juga. Setan kadang-kadang baca kursi duduk diam dalam badan kita. Dia sakit tapi duduk diam nak tengok kesungguhan kita. Malah kadang-kadang dia ketawa. Gitu. Kita Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia la ta'khudhuhu sunatun wala nawm. Dia gelak. Tak sakit, malah buat jemput salah ya. Setan dia sakit, nak tengok kita putus asa ke tidak. Sebab tu saya sebenarnya nak suruh perempuan belajar ni supaya perempuan sekurang-kurangnya ya boleh merawat diri sendiri dan ahli keluarga, suami ke, anak-anak ke, sepupu sepapat ke, mak ayah ke. Seronok dalam keluarga kita biarlah ada seorang. Yang kita belajar sekarang ni biar kita lah. Jangan mengharapkan orang lain, jangan mengharapkan anak kita dia minat pun lain. Macam anak saya lah, anak saya ni dia minat bisnes, ni pula minat account. Alamak, siapa nak ikut aku ni? Bila kita hantar, saya ada 2 orang anak saya yang belajar Darul Syifa juga, tapi mereka nampaknya tidak minat. Mungkin sebab zaman muda mereka banyak lagi benda nak buat ya, nak hidup, nak survive, nak kerja, nak study kan. Dia nak cari, nak kumpulkan harta. Kita dah habis dah masa tu. Zaman tu dah habis dah. Kita nak fokus alam kubur sekarang ni kan. Ke perempuan fikir apa lagi? Tak ada kan? Alam kubur kan? Kau takut?
Fikir dalam kubur je. Aku selamat tak selamat dalam kubur nanti. Tu je lah. So bila kita tolong orang, dapat pahala. Tolong orang sakit, dapat pahala. Kita melepaskan kesusahan orang yang susah, satu bebanan kesusahan dia, Allah Ta'ala akan lepaskan satu bebanan kesusahan kita hari akhirat nanti. Kalau hari akhirat lepas, dalam kubur pun lepas juga. Itu dia punya tu. Okey. Selain demi manusia, gangguan makhluk halus juga berlaku di kediaman. Saya ceritakan di kediaman. Kedai makan pun ada. Kedai makan. Ya ustaz, saya meniaga ni ustaz, pelik, tak ada orang datang ustaz, tak ada orang singgah. Gangguan tu, kedai dia ada gangguan. Sama ada dengki kat dia, ataupun memang benda tu menyinggah. Menyinggah kat kedai dia. Jadi orang makan tak sedap. Apalagi orang pun tengok kedai seram sejuk kan nak masuk kan. Maka orang tak singgah kedai dia. Ia pernah berlaku. Gangguan makhluk halus. Ustaz, saya nak mengada ke ustaz ni. Apa dia? Saya ni meniaga pasar malam. Kenapa pula? Saya datang semalam, saya buka pasar malam, seorang pun tak singgah kedai saya. Kemudian pagi ni jumpa kawan saya, dia kata, kau tak meniaga mana tadi? Meniaga? Habis tu aku tak nampak pun. Kat mana? Tempat biasa? Tak nampak. Aku cari kau tempat biasa, tak nampak. Jadi sampai orang menghilangkan pandangan. Barangkali orang tak masuk kedai sebab orang tak nampak kedai dia, ataupun nampak tutup. Nampak tutup. Begitu juga bila buka kedai, satu kes tu gatal-gatal, miang-miang. Tutup pintu kedai, okey, tak gatal, tak miang. Buka ni atas pintu kedai nak buka, nak meniaga, gatal-gatal, miang-miang. Akhirnya tutup balik rumah. Gatal, miang, tak tahan. Maknanya ada gangguan pada kedai, sekolah, pejabat, jalan raya dan juga pada kenderaan. Sebab itu dalam kereta kita, biarlah malaikat masuk, jangan syaitannya masuk. Macam mana tu ustaz? Ramai orang letak patung dalam kereta. Patung pula patung yang diberi kedudukan khusus. Istimewa, letak atas dashboard. Kemudian letak dengan double sided tape, cantik-cantik susun. Walaupun beli nampak macam budak-budak punya permainan, tapi kalau mak bapak susun elok macam tu, itu bukan budak-budak punya permainan. Itu mak bapak punya perhiasan. Kalau main ni, budak-budak main. Budak-budak main, dia lambung, dia pijak, dia patahkan leher, dia patahkan tangan, itu budak main. Maknanya dia tak hormat patung dia. Tapi kalau dah sampai letak susun atas dashboard, itu namanya hormat. Bangga. Tahu, comel lah bangnya. So, itu bukan permainan budak-budak. Bila bukan permainan budak-budak, maka malaikat tak masuk dalam kereta sebab ada patung. Termasuk patung monyet yang dekat skrin, dekat tu, cermin monyet kan. Apa sebab? Orang kali nak bela monyet sungguh tak mampu. Dia beli patung monyet tu, dilekat kat cermin belakang tu. Jadi itu patung juga, cukup sifat panggil patung. So malaikat tak masuk. So bila malaikat tak masuk, syaitan penuh, maka berlakulah gangguan dalam kenderaan. Bila masuk kereta suami isteri, panas, gaduh. Jadi lebih baiklah kita jangan jemput syaitan masuk yang akhirnya mengganggu kenderaan kita. Siapa ada lepas ni patah-patah tu buang. Bukan buang, dah cabut, suruh cucu kita main. Dia main, cucu kita main macam mana? Dia bukan hormat sangat pun. Dia baling-baling, dia laga-laga. Saya tengok anak saya main. Oh, dahsyat dia main. Sebab dia tak hormat, dia main. Okey. Ataupun dia sayang, sebab kita nak didik dia sayang. Lain, budak-budak dia ada patung, didik dia sayang binatang. Dia buat contoh, dia tidur pun dia peluk monyet dia kan, sayang binatang. Tak apa, asalkan namanya budak-budak. Tapi kalau mak budak, peluklah bapak budak. Peluk patung monyet buat apa kan? Okey. Gangguan ini selalunya menyebabkan dah 5 minit ke tinggal 4 minit lagi, tak sedar menyebabkan penghuni berasa tidak selesa. Ya, duduk rumah tak selesa, rasa panas, rasa nak keluar rumah, rasa panas-panas, rasa baran, rasa marah-marah dalam rumah sebab ada gangguan tadi. Menyampah tengok muka bini pula tak lalu tengok muka suami. Ya, akhirnya bila keluar rumah baru lega. Alah, lega macam keluar neraka rasanya.
Ya. Patung pada kek kuning. Patung tu untuk dimakan, boleh makan tak? Patung tu perhiasan. Beli kek tu dia ada dua pilihan. Kalau pergi kedai kek, saya pernah pergi kedai kek, dia tanya kita, ni buat kek birthday. Okey, kek birthday. Saya akan tanya, nak bos ni tak? Itu nak bayar tu RM5 tu. Kata saya tak mau, saya nak kek je. Lilin saya tak mau juga, lilin nak pisau je. Contoh kan. Lepas tu wrap cantik-cantik kotak tadi tu, okey. Itulah. Tapi kalau lah ada orang bagi kek siap dengan patung tadi tu bagi budak-budak. Siapa budak-budaknya ada bagi? Tak ada budak-budak tak apa. Sekejap lagi aku nak keluar, jumpa budak-budak nak bagi seseorang. Bila patung tadi duduk di tangan budak-budak, selamat. Jadi permainan dia dah. Kalau dia simpan pun tak apa, sebab budak-budak tidak bererti nak menghargai patung tu. Ya. Tapi kalau kat kita, jadi puan-puan samalah, puan-puan fikir sendiri macam mana nak serahkan patung tu kepada yang berhak, iaitu budak-budak. Jangan buang, sayang. Bagi budak-budak tu, sebab patung tu ada harga. Bagi budak-budak. Nanti kalau kita orang bagi kek, ada patung, kemudian kita pun buang tu sampah, dia pun datang rumah kita tengok dalam tu sampah ada patung, dia buang, aku beli tu, ya. Sial dia kan. Kecil hati dia. Tak apa. Ataupun patung tu letakkan di garaj. Bukan dalam rumah, garaj, ya. Jadi garaj tu tempat open, dia bukan dalam rumah. Garaj kereta ke, ya, yang bukan bilik lah, yang bukan bilik. Gambar binatang. Sebab apa puan letak gambar binatang? Hiasan. Sebab apa? Sebab suka tengok binatang tu ke, ataupun suka nak makan daging binatang tu? Gambar kambing kan, tengok, ya Allah, nasi lemak kambing, kari kambing. Apa sebab? Tengok, sebab apa? Tapi kalau sebab binatang, saya contohlah, saya suka, saya dalam handphone saya ni, kalau saya pergi dekat internet, dia punya panggil, contoh saya tekan, minta maaf sekejap ya, saya pergi dekat namanya apa ni, bukan, dia panggil apa sini, YouTube apa nama, lupa dah. Ada kisah makcik viral pun ada semua ni ya. Gusti pun ada kan. Saya suka tengok yang binatang, monyet. Waktu bila saya dah pilih monyet, dia akan datang yang baru, monyet semua monyet. Saya suka sebab saya suka tengok muka monyet tu. Saya kata kat isteri saya nak bela monyet lah seekor kat rumah kan. Suka gelagak dia, kelakar, nakal monyet tu kan. Jadi kalau puan-puan katalah kuda ke harimau ke, kenapa gambar harimau? Sebab ustaz, saya suka tengok ciptaan Allah Ta'ala pada harimau tu. Unik sangat-sangat. Tengok muka unik dah. Muka dia dengan dia punya corak belang tadi tu. Ya Allah, subhanallah, Allah ciptakan cantik. Belang tu sama kiri kanan. Betul tak? Kat muka dia kan. Misai pun sama. Tak pernah gunting misai tu. Sama je. Tu misai suami kita macam mana? Berterabur. Contoh kan? So, disebabkan kita tengok binatang tu, kita rasa keajaiban ciptaan Allah Ta'ala bagus. Dan letakkan binatang pun tak salah. Yang tak bolehnya patung dan ukiran. Itu boleh rujuk kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, karangan Yusuf Qaradawi. Dia kata yang tak bolehnya patung dan ukiran. Ukiran tu dia bukan patung, tapi kita dapat rasa. Oh, ada ukiran. Gitu, dapat rasa. Mungkin dia ukiran tu pada dinding ataupun pada kertas, tapi kita dapat rasa bentuk tu macam ikan, dapat rasa macam badan dia, macam tuan-tuan beli magnet lah tak kat fridge tu kan, dia bukan macam patung tapi dia melekat ke tu macam ukiran. Oh, ikan menempel tu. So itu tak boleh. Tapi kalau lukisan, gambar, itu masih lagi khilaf di kalangan ulama. Malah ramai ulama kata tak apa, gambar convocation ke, gambar kahwin ke, gambar binatang ke, gambar apa lagi, boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Dah pukul 11 dah. Kita cuba sambung nanti konsepnya muka surat 3. Ya. Makan, amalkan, boleh.
Amalkanlah, tak ada masalah. Kita dah check dah, manzil semua okey, terbaik manzil tu. Ayat syifa semua okey, terbaik. Jadi bolehlah amalkan pun. Biarlah bukan ada nak dapat super power tertentu. Ada orang beramal nak jadi wali Allah, nak terbang, tak. Amalkan saja, nak mengharapkan pahala dan redha Allah. Selebihnya Allah Ta'ala akan bagi kita lah. Selebihnya, apa anugerah, apa kelebihan, tu akan bagi. Kadang kita tak rasa, kita tak nampak, tapi dia berlaku. Berlaku sebab kita mengamalkan ayat tadi. Contohnya, kita bawa kereta depan accident, kita sempat break. Contoh, kelebihan apa ni? Kelebihan ayat manzil lah. Yang kita baca tadi, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Contohnya, ada beberapa gugusan ayat tadi tu dalam kitab buku manzil tu ada ayat manzil. InsyaAllah ya. Nanti siapa-siapa nak buku boleh tulis nama ya kepada bos, big boss. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah perbuatan Islam siri yang keseterusnya pada saya ingat sebulan sekali lah kita kan? Sebulan sekali ke setahun sekali ni? Yang setakat ni 6 bulan sekali lah ya. Bulan 3, bulan 9 baru jadi ya. InsyaAllah kita sambung lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.